pada masa sekarang mungkin ramai yang belum tahu mengenai pokok guarana. Menurut laporan media yang disiarkan pada 2016, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis bakal menjadi negeri perintis penanaman pokok herba guarana yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pengerusi pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA, Dato' Zahidi Zainul Abidin sebelum ini berkata, agensi itu telah meneliti keberkesanan pokok herba tersebut sebagai alternatif kepada tanaman ketum. Yes, betul. Katanya kajian yang dijalankan menunjukkan tumbuhan yang berasal daripada Brazil itu berupaya memberi pulangan lumayan kepada pengusaha, khususnya pekebun kecil getah RISDA di Malaysia. Okey, baik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai guarana ini, bersama kami di studio ialah pengasas kumpulan dan Presiden REITs Corporation Holding Berhad, Dato' Ibrahim Yahya, dan turut hadir Ketua Kumpulan UKAS, Amy UKAS, yang juga akan menceritakan pelibatan beliau di dalam industri ini untuk meringankan beban anak-anak seni yang hidup dalam kedaifan. Dan Amy juga adalah pengarah teknikal REITs Group Holding Berhad. Dan jadi apa khabar kepada Dato' dan Selamat datang ke Studio NX. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Studio NX. Dan selamat Hari Raya saya ingin mengucapkan. Kita masih lagi dalam mood raya sebenarnya. Okey, mungkin kita dapat teruskan kepada perbincangan kita pada ini. Mungkin soalan saya kepada Dato' terlebih dulu. Boleh Dato' ceritakan sedikit mengenai industri penanaman guarana di Malaysia pada ketika ini? Okey, untuk penanaman guarana di Malaysia, sebab kita baru kita akan lancarkan, dan sekarang ni kita telah tanam di Kedah, kawasan Nami, daerah Nami, seluas 3 ekar. Di Pulau Pinang kita ada tanam untuk seluas 30 ekar. Dan selepas ini kita akan berterusan ke seluruh negeri. Dan di Pahang sekarang ni dah ada 3 ekar di Pahang, Raub. Dan kita akan berterusan ke seluruh Malaysia. Sebab kita punya fasa pertama kita perlukan lebih kurang 5,000 ekar untuk permintaan, untuk tampung permintaan dunia. Mungkin Amy sendiri boleh ceritakan sedikit mengenai penglibatan Amy dalam industri penanaman guarana. Bagaimana sokongan yang diberikan kepada pekebun-pekebun RISDA ketika ini? Dia macam ni lah, sebab ini oleh kerana sebab baru kali pertama kita dibawa ke Malaysia setelah dia tumbuh di Brazil, dan inilah kali kedua di negara Asia terbesar. Jadi saya nampak di sini di mana bukan saja kepada rakyat yang kita boleh ajak untuk bersama, tetapi untuk bersama-sama dengan artis kita pun kita boleh ajak untuk bersama, untuk di mana kita untuk pulihkan ekonomi. Sebab kita tahu artis kita pun ada kadang-kadang yang okey kan. Jadi saya rasa dengan pelibatan pokok guarana, saya rasa mampulah mungkin nak menampung kos-kos sara hidup yang semakin begitu. Wow. Oh, ini adalah pokok dia. So kiranya dia untuk membesar dia mengambil masa berapa lama? Yang sekarang kalau kita nampak sekarang ni umur dia baru 2 bulan, dan ini rasanya dah sesuai untuk ditanam ke ladang. So lebih kurang dalam 5 ke 6 bulan lah. So dia akan menghasilkan buah guarana. Okey, baik. Untuk Dato', bagaimana boleh tercetusnya idea untuk menanam buah guarana di Malaysia? Bagaimana? Mungkin iklimnya sama dengan di Amazon sana, ataupun dari segi dia punya pertumbuhan, adakah dia lebih elok di sini kan? Bagaimana? Okey, actually macam getah pun dari Brazil. So cuaca Brazil dengan Malaysia ni adalah sama. Tropika, khatulistiwa. Yes. So bila saya buat research apa semua, guarana memang sesuai ditanam di Malaysia. Dan salah satunya bakal untuk ekonomi negara yang terbaru selain daripada kelapa sawit dan getah. Dari segi kegunaan dia bagaimana? Mungkin dapat ceritakan sikit dari segi khasiat dia khasiat dia, dan juga bagaimana ia dapat mengeksploitasi dari segi industri penanaman ini semua. Okey, khasiat dia sekarang ni diguna secara meluas di dunia. Seperti kita tengok di dalam Coca-Cola, Red Bull, setiap energy drink akan guna guarana ni. Yang disebut kafein tu adalah guarana. Okey, tapi kalau kopi tak adalah guarana. Kopi, dalam kopi pun dia ada mixkan. So kiranya basically untuk boost our energy ke, lebih kurang macam itulah dia punya khasiat dia. Okey. Ada apa-apa side effect ke dengan mengambil side effect dia ada. Kalau kita ambil berlebihan, dia akan memeningkan kita dan sebagainya. Sebab kafein dia terlalu tinggi. Sebab dia 4.6%. Betul. Berkali ganda daripada kopi. Betul. Okey, jumlah kafein dia. Okey, maknanya jumlah kafein dia ada lebih tinggi daripada kopi. Betul. Jadi bagaimana kalau Datuk dan juga Amy melihat dari segi bila kita menanam buah guarana di Malaysia, bagaimana dia dapat menukarkan satu budaya menggunakan guarana daripada kopi? Mungkin dapat ceritakan sikit ke? Okey, memang orang kata apa, kalau kita tanam di Malaysia, sekarang ni pun kita dah tanam.
Dan salah satunya pendapatan negara tu dan pendapatan rakyat Malaysia. Di mana 1 ekar tu, saya terang kat sini, lebih kurang 1.8 juta untuk tahun pertama. Selepas bulan ke-9. Itu untuk tahun pertama. Tahun kedua dia 6 bulan sekali akan harvest. So setahun 2 kali. Bermakna tahun kedua tu dia akan melipat kali ganda 3.6 juta untuk 1 ekar. Jadi dia punya minimum untuk satu pokok adalah 40 kilo. Itu minimum. Masa saya ke Brazil baru-baru ni, masa harvest tu, dia satu pokok tu baru usia 2 tahun, lebih kurang 100 kilo lebih. Ini saya cuma ambil 40 kilo saja. Dan rekod dunia sehingga tahun 2026, guarana ni akan mencecah dia punya jualan tu, hasil dia tu 7.6 bilion USD sehingga 2020. Seperti menguntungkan juga dalam industri. Kalau kita mungkin Amy Pak ceritakan sikit dari segi pelibatan. Kalau kita kira pun, kalau dulu yang pertama di Brazil pokok getah dibawa ke Malaysia. Jadi nampaknya pokok getah dah berjaya. Sebab kalau ikut dia punya suhu di sana, Brazil adalah 28 hingga 29 Celsius. Tapi di Malaysia lebih kurang 30 atau 31 dia punya. Jadi kalau getah itu boleh ditanam di Malaysia, jadi saya rasa tak ada masalah untuk pokok guarana untuk tanam Malaysia. Sebab dia punya suhu pun lebih kurang tak ada. Dari segi di kalisan khatulistiwa dan sebagainya. Sebab kita galakkan semua untuk orang di luar sana, rakyat Malaysia, kalau siapa yang berminat, mungkin ini adalah benda yang baru. So harus mereka cuba fikir. Mungkin Amy boleh jelaskan sikit berapa lama Amy dah melibatkan diri dalam penanaman pokok dalam guarana? sebenarnya hampir 4 bulan lah bersama dengan Datuk sebenarnya. Sebab bila saya nampak dalam ni, bila saya tengok, saya kaji, saya lihatkan. Sebab kalau ikutkan guarana bukan sahaja satu benda kita boleh guna. Kalau kita kira dia ada boleh buat macam kosmetik, macam contoh skrap, pencuci muka dan sebagainya kan. Jadi saya kata benda kalau kita buat tak salah untuk kita bersama-sama, untuk kita share ilmu kepada artis yang lain dan juga rakyat satu Malaysia. Adakah pengalaman di mana pendapatan ada melonjak daripada sebelum ini ke? Ada data ke yang dia ada begini, untuk fasa yang pertama tu kita mencuba. So, anggaran kita terus kita kira lah. Cuma kadang-kadang kalau kita tak mencuba benda yang baru, kita tak tahu. Jadi kita nak semua, misalnya juga getah dan juga sawit kan. Jadi apabila kita tanam, kalau sawit hampir 3 tahun untuk dapat hasil. Tapi guarana ni hanya 8 bulan saja dah dapat dia punya pulangan. So kita kena cubalah. Mungkin boleh ceritakan sikit apakah cabaran menanam pokok guarana, walaupun kita berkongsi iklim yang agak sama dengan Brazil, mungkin ada cabaran tersendiri yang lain di Malaysia yang tidak menyokong penanaman guarana ke macam mana? Apakah cabaran yang ada ketika ini? Actually benda ni melalui Kementerian Pertanian. Ikut-ikutnya sebab kita nak bawa masuk benda ni ke Malaysia, kita perlukan dapatkan kelulusan daripada Kementerian Pertanian. Jadi pihak saya pun telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk bekerjasama sebab ini adalah satu ekonomi untuk negara dan rakyat Malaysia. Jadi sekarang pun kita dah buat satu kajian dan sebagainya. So tanaman ini memang tidak ada jangkitan kepada tumbuhan-tumbuhan lain. Itu yang kita dah buat kajian. Pokok ni dia macam nyamuk, dia macam apa tau? Macam insek. So tak ada serangga yang dekat dia. Daripada awal kita tanam benda itu sampailah jadi pokok ni, tidak ada macam jangkitan, macam keriting dan sebagainya, tidak ada masalah. Sebab dia adalah boleh dikatakan istilahkan pokok hutan yang berada di Amazon sana. Mungkin Datuk dapat ceritakan sikit sehingga kini berapa jumlah pokok yang telah dibawa ke Malaysia? Okey, sekarang ni kita dah bawa pokok atau benih benih lebih kurang dalam 100,000 pokok anak benih tu. Lebih kurang kita boleh tanam untuk 1,000 ekar. 300,000 pokok. 300,000 untuk 1,000 ekar. So kita akan bawa masuk selepas ni fasa kedua. Jadi dia punya pokok ni agak besar ke ataupun pokok dia tinggi dia 10 kaki, jangka hayat dia 20 tahun. Wow. 20 tahun. Dia lebih kurang macam sawit jugalah. Ya, betul. Cuma yang ni dia cepat. Dan tiada pertanian yang setinggi ini dengan harga sekilo RM150. So 20 tahun jangka hayat means boleh harvest dalam 40 kali ada tu? Lebih kurang setahun dua kali. Setahun 2 kali, yes. 20 tahun. Kadang-kadang ada yang bertanya juga pasal kalau ada yang dah tanam sawit dan sebagainya. Saya kata tak ada masalah untuk pekebun-kebunnya. Kalau macam kata sawit tu kita tanam, kita boleh tanam di tengah-tengah. Maksudnya kita boleh ambil hasil dia dulu sekali jalan pun. Tetapi kalau kata macam akan datang, kalau hasilnya begitu lumayan, pokok guarana ni, so pokok kita pokok kelapa atau dia terbang.
Kita mengambil yang lebih baru, yang lebih cepat. Jadi ekonomi kita, ekonomi rakyat semua orang kata Akan lebih melonjak dan lebih melonjak dan ekonomi negara. Agak-agak ketika ni dah berapa banyak berapa tan ke berapa kilo dah yang sudah diharvest daripada tanah di negara ni, Datuk? Okey, di Malaysia masih belum. So kita jangkakan insya-Allah pada tahun hadapan. Itu adalah harvest yang pertama. Dalam berapa kilo kita jangkakan di sana, Datuk? Minimum yang saya jangkakan adalah satu pokok 40 kilo. Satu pokok. Sebab kita ada teknologi kita sendiri dan kita akan proses sendiri di bawah risk bioteknologi dan sebab itu kita akan ekspor ke negara-negara jiran dan seluruh Asia lah yang kita akan ni. Sebab satunya di Brazil dia orang tak ada sistem GMP, SSCP, ISO. So di Malaysia kita ada semua tu bersama dengan halal. So kita punya ekspor tu meluas. Okey, Mungkin mengenai Priya, sistem Datuk. GMP itu mungkin kita akan kembali kepada betul. topik tu nanti, Kita akan Datuk. ceritakan, kita buat perbincangan selepas ini. Baik, setelah mengetahui apa khasiat guarana ni, apa kata kita ketahui sedikit sebanyak latar belakang syarikat yang terbabit dalam tanaman guarana di Malaysia ini. Kita saksikan paparan yang disediakan. Ruiz Guarana Plantation Holding Berhad ditubuhkan di negara ini pada 21 Disember 2015. Syarikat ini adalah 100% milik Bumiputra. Ruiz Guarana Plantation Holding Berhad berusaha keras mendapatkan hak dari Brazil untuk menanam guarana di Malaysia untuk pasaran Asia. Akhirnya, hak itu diluluskan pada 3 Oktober 2016. Malaysia, negara yang mempunyai iklim khatulistiwa, didapati sesuai untuk tanaman guarana. Ini kerana faktor cuaca panas dan hujan membolehkan tanaman itu diusahakan di negara ini. Selain menanam sendiri, Ruiz Guarana Plantation Holding Berhad juga mengundang pekebun kecil dan mereka yang terbabit dalam industri ini untuk turut mengusahakan tanaman ini. Syarikat ini memiliki tapak tanaman atau nursery di Kedah. Ruiz Guarana Plantation Holding Berhad turut membekalkan anak benih pokok kepada pekebun kecil terbabit untuk ditanam di tapak yang lain. Syarikat ini juga membantu dari segi memberi maklumat bagaimana untuk menanam guarana serta dan bila tanaman itu boleh dituai. Setelah dituai, syarikat ini akan membeli balik hasil tanaman itu daripada pekebun kecil. Selain aspirasi untuk menjadi syarikat pengeluar guarana kedua terbesar di dunia selepas Brazil, Ruiz Guarana Plantation Holding Berhad juga berhasrat membantu pekebun kecil dari segi kewangan. Melalui penanaman guarana, pekebun kecil dapat meraih pendapatan ketika ketidaktentuan harga getah dan harga pasaran kelapa sawit. Ia berikutan syarikat itu membeli balik hasil tanaman guarana dengan nilai yang lebih tinggi berbanding harga getah dan minyak kelapa sawit. Syarikat ini juga menggalakkan individu dan kumpulan perniagaan besar untuk mendapat manfaat daripada penanaman guarana. Mereka yang berminat boleh menyertai program Ladang Guarana Rakyat. Program ini gabungan usaha sama dengan agensi kerajaan seperti RISDA, MARDI dan Kementerian Pertanian. Usaha sama dengan agensi kerajaan terbabit untuk membuka platform lebih luas bagi pekebun kecil menyertai program penanaman guarana. Projek penanaman guarana mampu menjana pendapatan yang lebih kepada golongan yang kurang berkemampuan. Sehubungan itu, tema Guarana Bersama Rakyat telah diwujudkan. Fasa seterusnya, apabila hasil tanaman guarana sudah dikumpulkan, syarikat ini akan menghantarnya kepada syarikat sekutunya, Ruiz Biotechnology Development Sdn Berhad, untuk diproses menjadi pelbagai produk. Antaranya minuman bertenaga dalam tin, kopi campuran guarana dan ekstrak guarana. Jadilah sebahagian daripada keluarga besar NX Digital di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Follow dan subscribe sekarang. Layari nx.digital untuk dapatkan berita yang terkini lagi sahih dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Juga tonton pelbagai program menarik di Live TV. Layari hari ini juga nx.digital.
Baik, bertemu kembali. Kita masih lagi dalam perbincangan mengenai buah guarana ni bersama tetamu kita pada hari ini. Dan mungkin Datuk dapat ceritakan sikit ya bagaimana industri ini dapat membantu kewangan dari segi kewangan lah kepada pekebun kecil yang berminat untuk menanam buah guarana ni. Okey, dari segi sudut keuangan kepada pekebun kecil, kita tengok sekarang ni dari segi getah. So kalau getah, kalau musim hujan tu pendapatan dia orang akan menurun mendadak sampai setengah tu untuk apa barang dapur pun tak dapat nak beli. So dengan adanya guarana ni insya-Allah dia orang akan lebih maju ke depan, di mana dia tak perlukan penjagaan macam nak keluar pagi-pagi pergi menoreh dan sebagainya. Dia ada masa tengah hari pergi petik, itu pun semusim dia orang petik pun dia orang dah mendapat satu keuntungan yang terlalu tinggi. Okey. 1 ekar dia orang boleh dapat yang macam saya sebut tadi 1.8 juta. Itu dia orang boleh jadi jutawan secara cepat. Ini adalah satu fakta, bukannya rekaan. Datuk Rahimi, mungkin tetamu-tetamu kita ataupun mungkin bukan tetamu, kita tunjukkan punya sikit penonton-penonton kita nak tengok sebenarnya bagaimana pokok guarana. Mungkin pokok Amy guarana. dapat tunjukkan sikit kepada penonton-penonton kita semua. Okey, ini adalah pokok guarananya. Yang berumur 6 bulan Ini berumur berapa? 2 bulan. 2 bulan ya. Okey, maknanya ini daun ni boleh digunakan untuk jadi teh. Ya, kita akan hasilkan teh guarana selepas ni. Dan Okey tu. dia juga akan dihantar ke Taiwan untuk masukkan dalam kapsul jadikan ubat. Okey, kiranya di usia berapa bulan dia akan menghasilkan buah itu? Okey, untuk tahun pertama kita ambil masa lebih kurang 9 hingga 10 bulan. 9 Sebab hingga tempoh pematangan untuk dibesarkan dia. Jadi untuk tahun kedua tu dia 6 bulan sekali dia akan harvest. Okey. So Dato', dengan harga getah dengan kelapa sawit tidak menentu lah kan. I mean, bila melihat kepada komoditi di seluruh dunia memang tidak menentu. Apakah Dato' melihat pekebun-pekebun kecil menukar trend menanam pokok guarana ini daripada penanaman tradisi sebelum ini? Ya, saya rasa ini adalah satu peluang yang pekebun kecil harus ambil, di mana ini adalah satu ekonomi untuk diorang, ekonomi baru. Actually guarana ni adalah terlalu tinggi permintaan dunia. Seluruh dunia menggunakannya. Cuma kadang kita di Malaysia ni tak apa nak tahu sangat kan. Tapi kebanyakannya di dunia memakannya. Mungkin mungkin dari Dato' juga boleh ceritakan sikit bagaimanakah kempen-kempen yang dilakukan di kebun-kebun kecil untuk menggalakkan pekebun kecil untuk menukar kepada penanaman Dan mungkin guarana usaha-usaha yang dijalankan oleh daripada pihak Risk Corporation untuk dalam kita memberi maklumat kepada orang ramai ataupun kepada pekebun-pekebun kecil mengenai penanaman guarana ni. Kita akan pergi negeri ke negeri untuk kita buat promosi. Kita akan terangkan kepada pekebun-pekebun kecil. Dan di sini juga sebab tu kita telah tubuhkan Guarana Bersama Rakyat. Di mana Guarana Bersama Rakyat ni kita motif utama kita nak bantu semua rakyat-rakyat yang 3,000 ke bawah tu. Kita akan sediakan satu ladang Guarana Rakyat di mana dapat membantu dia orang. Yang mana tak ada tanah tu, kita sediakan tanah, kita bantu dia orang. Okey, untuk Amy sebagai seorang selebriti, mungkin usaha yang dijalankan oleh Amy sendiri dalam mempromosikan buah guarana kepada pekebun-pekebun kecil, bagaimana usaha yang dijalankan? Selain daripada kita buat MOU bersama dengan Resda dan juga beberapa korporasi yang lain, so kita juga bergerak secara personal. Sebenarnya contohnya macam kita bergerak macam di sini. Kita bergerak bersama dengan Datuk Bakar. Datuk Bakar ni adalah Esko Negeri Pahang dan juga Don sini, dan kami bersama dengan untuk kembangkan. Kalau di dalam Felda kita bersama dengan kelapa kan. So kita cuba kenalkan benda yang baru. Dan dalam masa yang sama juga UKIS juga adalah ikon kepada rakyat. So ke mana saja Guarana Bersama Rakyat, Guarana Bersama Rakyat di Sarawak ke atau di Penang ke atau di Kedah pun, UKIS akan bersama untuk buat persembahan. Selepas buat persembahan kami akan bercerita sedikit tentang Guarana. Jadi info tu akan terus sampai kepada rakyat. Betul. Kiranya pekebun-pekebun kecil ni bukan saja mendapat info mengenai buah guarana, tapi juga mendapat persembahan daripada UKIS. Betul. Betul. Dihiburkan begitu. Pekebun kecil ataupun usahawan yang mahu menereka bisnes ni pun boleh menanam. Ya, boleh. Yang bersektor yang besar ke atau yang kecil tak ada masalah. Tak semestinya pekebun lah ya kan. Okey, Mungkin Amy boleh ceritakan sikit apakah
perkembangan terbaru dalam band ini. industri seni dan Katakan ada single terbaru ke Oh, boleh ya. ceritakan Okey. sikit. UK seperti biasa ada album baru dan sebelum ni kita ada lagu seperti lagu Lepaskanmu Kena Terpaksa tu. Di YouTube sekarang view menghampiri 11 juta. Wow. So jadi itu adalah satu platform di mana UK kembali semula dan ada album baru dan selepas nanti kita juga akan buat road tour dan jangan lupa pada 16 ni kami ada rumah terbuka. Ini rumah terbuka Adi Fitri UK dan juga RIS di tapak Pesta Pulau Pinang. Ya, menarik ya. Okey, sebagai kata-kata akhir daripada Datuk dan juga Amy, mungkin dapat memberikan sedikit nasihat ataupun mendapatkan sedikit pesanan kepada mereka yang berminat untuk menyertai ataupun menceburkan diri mereka dalam industri penanaman buah guarana ini. Jadi kepada anda di luar sana, kalau sesiapa sajalah, kita buka saja semua kepada semua orang, kepada yang ukuran yang di bawah ataupun yang dewasa. Kalau seandainya memang betul-betul nak minat untuk nak tanam pokok guarana ni untuk mendapat yang lebih lumayan, boleh jumpa kita orang untuk berhubung, untuk kita terangkan bagaimanakah cara-caranya untuk kita tanam pokok ni supaya sama-sama untuk memulihkan ekonomi kita dan juga ekonomi negara. Okey, dari segi Datuk, mungkin Datuk dapat ceritakan sikit bagaimana cara untuk penanam ataupun pekebun ini yang berminat untuk dalam penanaman buah guarana ini untuk menghubungi pihak. Okey, boleh hubungi terus dengan Amy. Dia akan bagi tahulah semua tu cara dia tu. Cuma tadi saya lupa nak sebut, ada masa lagi? Ya, ada. Sebab guarana ni satu lagi, kita sekarang tengah research akan hasilkan tepung guarana. Jadi kita akan hasilkan roti macam roti gardenia tu. Di mana budak-budak, anak-anak kita ke sekolah selepas ni boleh ke sekolah dengan tu sebab dia untuk minda sekali. Kerana banyaklah khasiatnya potensi. Dari segi daunnya boleh guna, dari segi kulitnya boleh guna, dari segi buahnya, dari segi bijinya pun. Keseluruhan pokok guarana ni mempunyai khasiat yang masing-masing. Dan sekarang ni kita tengah plan nak buat air energy drink dan kita boleh supply kepada estate negara sebenarnya untuk minda dan kita punya fizikal seperti sidas. Okey. Banyak benda tu. Okey, sebenarnya banyak input kita dapat pada hari ini dari segi perbincangan penanaman buah guarana di Malaysia dan sebagainya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan juga Amy kerana sudi bersama kami dalam perbincangan kita pada hari ini mengenai penanaman